Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Roslan. Hari ini saya akan menceritakan tentang satu hari yang sangat mulia bagi umat Islam, iaitu Hari Jumaat. Hari Jumaat juga dikenali sebagai Sayyidul Ayyam ataupun penghulu segala hari. Pada hari yang mulia ini, segala amalan yang dilakukan oleh umat Islam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam bukan sahaja melakukan ibadah wajib seperti solat fardu, bahkan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan agar ibadah-ibadah sunat juga dilakukan untuk menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ibadah-ibadah sunat yang boleh dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia ialah membaca surah Sajadah di pagi hari, iaitu pada sembahyang subuh, diikuti pula dengan sujud tilawah kehadirat Allah. Tiada ganjaran yang lebih istimewa bagi mereka yang melakukan ibadah ini melainkan syurga Allah. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW, apabila anak cucu Nabi Adam membaca surah Sajadah, lantas mereka sujud kepada Allah, syaitan akan mengasingkan diri mereka daripada majlis itu dalam keadaan menangis sambil berkata, celakalah aku. Anak cucu Nabi Adam diperintahkan untuk sujud kepada Allah, lantas mereka sujud, maka ganjaran syurga buat mereka. Aku juga turut diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya, tetapi aku ingkar, maka neraka bagiku. Riwayat Abu Daud. Ibadah sunat kedua yang boleh dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia ialah membaca surah Al-Kahfi. Ganjaran bagi mereka yang membaca surah ini ialah mendapat bimbingan dan pembinaan daripada Allah Subhanahu Taala sepanjang minggu itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada Jumaat, nescaya Allah akan menyinarinya dengan cahaya antara dua Jumaat. Riwayat Baihaqi. Apa yang jelas, malam Jumaat atau hari Jumaat disunatkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi berdasarkan dalil-dalil sahih yang darjatnya disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, nescaya Allah akan meneranginya dengan cahaya hingga ke Baitul Atiq, Kaabah. Riwayat Ad-Darimi. Kedua, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, nescaya Allah akan meneranginya antara Jumaat yang satu dan Jumaat berikutnya. Riwayat Al-Hakim dan riwayat Baihaqi. Antara kelebihan membaca surah Al-Kahfi ialah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar daripada Dajjal. Riwayat Muslim. Dalam riwayat Abu Daud, seperti yang dikatakan oleh Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Jelaslah di sini bahawa ada dua pendapat yang mengatakan tentang kelebihan membaca 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Mengapa 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir? 10 ayat terawal surah Al-Kahfi memperlihatkan mengenai kenyataan Al-Quran dan keadaan orang yang kufur dan orang yang beriman terhadap Al-Quran. Manakala 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi menunjukkan natijah bagi mereka yang beriman dan mereka yang kufur. Dengan menghafal 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir ini dapat menambahkan lagi keimanan bagi mereka yang benar-benar mentadabburkan Al-Quran dan yang mengharapkan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah Dajjal. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat sangat digalakkan bagi umat Islam. Tidak kira 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir atau yang lebih baik, iaitu membaca seluruh lengkap ayat surah Al-Kahfi. Ini kerana surah Al-Kahfi dapat menjadi benteng keimanan bagi mereka-mereka mengamalkannya agar terhindar daripada fitnah Dajjal kelak. Selain itu, ibadah sunat yang boleh dilakukan ialah memperbanyakkan membaca salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ganjaran bagi mereka membaca salawat ke atas Nabi Muhammad SAW ialah mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hari Jumaat adalah hari yang mulia untuk kamu membaca salawat kepadaku, kerana salawat kamu itu sampai kepadaku. Oleh itu, marilah kita membanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat daripadanya, insyaAllah. Kesimpulannya, marilah kita muhasabahkan diri agar kita memperbaiki diri kita yang tidak baik agar menjadi Muslim yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah sama-sama kita memperbaiki diri kita sendiri.
Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.